Salam sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Saya sebagai moderator, saya gembira dapat memperkenalkan topik kita hari ini yang membincangkan mengenai etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Mari kita sama-sama merenung dan membincangkan isu-isu yang penting ini. Kita bermula, izinkan saya memberikan pengertian ringkas mengenai tema kita hari ini. Etika merangkumi nilai-nilai moral dan tata kelakuan yang membentuk perilaku masyarakat. Peradaban pula melibatkan pembangunan dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi, dalam konteks apa masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, adakah etika dan peradaban mampu berjalan seiring? Jadi, untuk membincangkan perkara ini, kita meluaskan horizon pemikiran kita, iaitu kita perlu memahami bagaimana etika dan peradaban memainkan peranan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, mari kita dengar pandangan dari penulis pertama, iaitu Hazrai, tentang bagaimana etika dapat membentuk peradaban dalam masyarakat yang kaya dengan pelbagai budaya. Terima kasih moderator. Seperti pengetahuan umum, masyarakat Malaysia terdiri pada pelbagai agama. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menerangkan tentang agama yang utama di Malaysia, iaitu agama Hindu. Agama Hindu mempunyai kitab utama, iaitu kitab Veda, yang menjadi ajaran utama dalam aspek rohani, dongeng mistik dan juga falsafah agama. Seterusnya, agama Hindu menerangkan untuk memerangi hawa nafsu, mengawal kemarahan serta mencegah penyiksaan. Seterusnya, agama Buddha pelopori oleh Siddhartha Gautama yang merupakan anak raja, di mana menekankan aspek etika dan moral. Doktrin utama Buddha adalah empat kebenaran agung, iaitu penderitaan kehidupan manusia, sebab-sebab penderitaan, penghapusan penderitaan dan cara menghilangkan penderitaan. Seterusnya, agama Islam iaitu agama majoriti di Malaysia, iaitu sebanyak 61.3%. Agama Islam menekankan prinsip iaitu ketauhidan dan keesaan terhadap Allah SWT, di mana pencipta dan pentadbir sekalian alam. Asas dalam agama Islam adalah akidah, syariah dan akhlak. Akhlak merupakan etika dan adab. Seterusnya, agama Kristian yang dipelopori oleh Yesus Kristus, kitab suci iaitu Bible. Kepercayaan dan anutan adalah mengikut Alkitab sebagai petunjuk jalan menuju kehidupan abadi, membuat kebaikan dan mengagungkan Yesus Kristus. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Haswan atas penerangan yang panjang serta yang lengkap tadi. Jadi, kita beralih ke panelis kedua pula untuk berkongsi pendapat mengenai cabaran dan peluang yang mengekalkan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai ini. Adakah kita mampu menemui titik pertemuan di antara bangsa-bangsa yang berbeza? Terima kasih moderator. Jadi, saya akan membincangkan tentang etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari segi kaum masyarakat yang pelbagai. Dalam masyarakat yang berkepelbagaian dari segi kaum, memupuk etika dan peradaban adalah penting untuk memastikan harmoni dan pemahaman saling menghormati di antara pelbagai kumpulan. Antara aspek yang perlu diberi perhatian termasuklah kesedaran budaya, pendidikan inklusif. Hal ini bermaksud sistem pendidikan harus menggalakkan pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan pengintegrasian unsur-unsur multi-etnik dalam kurikulum dapat membentuk persepsi positif terhadap perbezaan. Contohnya, dengan adanya sekolah jenis kebangsaan seperti sekolah jenis kebangsaan Cina atau India, hal ini dapat memupukkan kesatuan budaya di antara masyarakat Malaysia dengan mempromosikan kesatuan budaya melalui pergaulan yang lebih bebas antara satu kaum dengan kaum yang lain. Yang ketiga, dialog antar budaya. Ini bermaksud dengan mewujudkan platform untuk dialog antar budaya yang membina pemahaman dan mengatasi stereotip. Ini boleh melibatkan perbincangan seminar atau aktiviti kebudayaan yang bersifat inklusif, tidak kira bangsa maupun budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panelis kedua atas penerangan yang sebentar tadi. Penerangannya sangat benar dan tepat, iaitu betul kata orang, penghalang atau perbezaan bangsa-bangsa tidak menjadi penghalang kepada pembinaan masyarakat majmuk. Di mana pada hari ini kita di bawah satu panji masyarakat, di mana kita mempunyai kehidupan yang harmoni serta damai di antara satu sama lain. Oleh itu, kita seterusnya akan beralih pada panelis yang ketiga. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menerangkan mengenai kepelbagaian bahasa dalam negara. Baiklah, bahasa merupakan komponen yang penting yang memastikan komunikasi di antara rakyat dan masyarakat setempat. Bahasa merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan komunikasi di antara setiap rakyat dan masyarakat agar mempunyai persefahaman yang baik. Selain itu, bahasa juga merupakan salah satu perkara yang perlu diperlukan bagi menjamin keharmonian dan keamanan dalam negara.
dalam negara kita mempunyai pelbagai bahasa yang menunjukkan kepelbagaian Malaysia itu sendiri. Tidak kira bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India dan bahasa-bahasa lain yang dituturkan sesama rakyat Malaysia. Namun begitu, persefahaman dan keharmonian juga tidak boleh dilupakan walaupun setiap rakyat, setiap kaum mempunyai bahasa yang berbeza. Kita juga perlu memastikan bahasa tidak menjadi penghalang dalam persefahaman dan silaturahim di antara rakyat-rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan panelis ketiga. Sekarang kita akan memberi peluang kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan mereka. Soalan saya kepada panelis yang pertama adalah, adakah kesedaran etika dan peradaban perlu dipupuk pada usia yang muda? Izinkan saya menjawab soalan tersebut. Seperti mana kata Dr. Mahathir, iaitu masyarakat Malaysia disarankan memandang dasar pandang ke timur, iaitu di mana kita mencontohi negara Jepun, di mana kita mengetahui etika dan moral mereka sangat tinggi, di mana mereka bercakap sopan, lemah lembut dan juga pengurusan masa. Sebab contoh yang mudah, masyarakat Jepun membuang sampah mengikut kategori, walaupun bagi masyarakat Malaysia itu susah untuk diamalkan sehinggalah hari ini. Dan ini jelas menunjukkan di mana masyarakat Jepun merupakan masyarakat yang punya etika dan peradaban tinggi. Justru menjelaskan semakin tinggi etika dan peradaban satu masyarakat dalam negara itu, semakin maju dan peradaban di sebuah negara itu. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Soalan kedua yang saya ingin kemukakan kepada panelis kedua adalah, bagaimanakah bahasa Melayu baku boleh digunakan dengan lebih meluas lagi di negara kita yang pelbagai kaum? Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu baku secara meluas di negara yang mempunyai pelbagai kaum, terdapat beberapa langkah yang kita dapat ambil, termasuklah pendidikan formal. Hal ini bermaksud dengan memastikan bahasa Melayu diajar secara cemerlang di sekolah untuk semua peringkat, tidak kira sekolah rendah maupun sekolah menengah, termasuklah di universiti-universiti juga. Dengan menyokong program dan inisiatif yang memperkukuh kemahiran berbahasa Melayu, kita dapat mempromosikan bahasa Melayu dengan lebih efektif. Yang kedua adalah melalui teknologi dan internet. Hal ini bermaksud dengan mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam platform digital dan media sosial. Dengan cara ini, kita dapat membangunkan aplikasi laman web dan sumber digital dalam bahasa Melayu untuk memperkukuhkan penggunaan dalam konteks moden. Daripada saya, terima kasih. Sebelum kita tamatkan sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis-panelis dan penonton kerana menyumbang kepada perbincangan yang sangat bermakna ini. Semoga kita dapat membina masyarakat yang lebih baik dan harmoni melalui pemahaman etika dan peradaban dalam pelbagai upaya. Ya, saya setuju dengan saudari tentang kepelbagaian masyarakat di negara kita. Saya sangat setuju dengan isi-isi mereka, di mana dalam usaha kita membawa negara Malaysia ke platform seterusnya, kita perlulah memandang kembali kepada pokok pangkal, iaitu masyarakat di negara kita, adakah mereka kuat ataupun kukuh dari segi aspek etika dan peradaban. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.